Ada satu kata-kata daripada Fudail bin Iyad. Ini seorang alim ulama wali Allah juga ni. Satu hari dia jumpa dengan seseorang, dia bertanya, berapa umur kamu? Lalu orang itu menjawab, umur saya 60 tahun. Lalu dia pun berkata, sesungguhnya kamu telah berjalan menuju Allah selama 60 tahun. Kamu semakin bertemu, makin dekat nak kembali kepada Allah. Kamu semakin dekat nak menghadapi garis akhir kehidupan kamu. Kalaulah orang tanya umur kita berapa? 43, 37, 52. Maksudnya kita dah 52 tahun melalui perjalanan di dunia ini untuk menuju kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Antaranya lagi alim ulama sebut begini. Bila ditanya tentang ketakutan kepada Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, ini khalifah yang beriman yang soleh ni. Cuba perhatikan kata-kata khalifah ini sangat mendalam. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ditanya kepada Abu Hazim Salamah bin Dinar. Oh, dia yang bertanya kepada seorang ulama yang bernama Abu Hazim Salamah bin Dinar, mengapa kami takut mati? Macam kita lah, kenapa kita takut mati? Lalu Abu Hazim menjawab, kerana kamu memakmurkan rumah kamu di dunia dan meruntuhkan rumah kamu di akhirat, maka kamu takut berpindah daripada kemewahan kepada keruntuhan. Allahu Akbar. Contoh macam ni, ibu-ibu muslimat sekalian. Kalaulah kita sekarang duduk rumah kecil, kemudian kita ada rezeki, sedang buat rumah besar, beli tanah buat rumah besar. Saya nak tanya, sabar ke tak sabar nak pindah rumah baru? Sabar ke tak sabar? Tak sabar. Rumah sekarang, rumah satu bilik, bukan satu bilik, 2 bilik contohnya, tapi kecil je, ruang tamu semua sempit. Kemudian ada orang beri rezeki ke ataupun kita dapat rezeki lebih, rumah baru tu 10 bilik. Tunggu banyak kan? 10 bilik, rumah 3 tingkat, ada lift lagi, ada kolam renang, ada taman luas. Allahu Akbar. Lepas tu dah siap dah dekor-dekor sekali dengan ada air terjun. Contoh sajalah ni. Lepas tu bila tengok tu, ya Allah, dia punya lantai tu ada air sungai yang mengalir, ada ikan-ikan nampak. Ada rumah orang macam ni. Saya tanya, sabar ke tak sabar nak pindah? Tak sabar tu asyik pergi tengok. Belum siap ke? Bila developer, kontraktor cakap, minta maaf, lambat sikit sebab ada alat-alat sekian-sekian, jadi delay seminggu. Seminggu? Seminggu pun rasa lama. Tak sabar, kita orang dah kemas rumah lama dah, packing barang. Bila boleh masuk ni? Boleh kalau nak masuk, tapi ada bahagian tak siap lagi, boleh. Tak ada masalah, asal pindah dulu. Yang tu boleh buat sambil-sambil. Punya tak sabar tu. Sebab apa? Kita menyiapkan rumah itu lebih indah, lebih besar, lebih selesa daripada rumah sekarang. Tapi kenapa kita takut nak berpindah ke alam lain? Sedangkan alam itu nak ke tak nak, takut ke tak takut, pasti berpindah juga. Sebab kita terlalu mencintai dunia. Sebab apa? Kita sangat memberi hiasan untuk hidup kita. Kita mengumpulkan banyak nikmat hidup. Kita sayang nak sedekahkan duit yang kita ada pada jalan Allah. Kita rasa kita nak guna. Sedangkan yang kita ada hari ini bukan milik kita. Ada orang kata, kita lah bukan orang lain. Ini rumah saya ni tak seberapa. Ini kereta saya ni. Ini anak-anak saya ni. Ini suami saya, jangan ambil ya. Ini telefon saya. Betul lah, tak salah cakap macam tu. Tapi setelah kita mati, baru kita tahu apa sahaja yang jadi milik kita. Sebab setelah kita mati, suami kita bukan suami kita lagi. Anak tu yelah, tapi dah terputus. Walaupun kita sayang sangat. Contoh sayang apa? Kereta yang kita beli susah payah tu, kita pesan pada anak,
Nak, itu kereta mak tu, lepas mak meninggal kau jangan nak ambil itu kereta mak. Anak ni punya lataan, lepas mak dia meninggal dia tak ambil. Dia tak tukar nama. Akhirnya kereta itu akan berpindah milik juga. Akan pergi kepada besi buruk. Sebab tak ada orang bawa, rosak, lama-lama tetap berpindah milik. Setelah kita mati, Nabi SAW bersabda, yang mengiringi jenazah ke perkuburan itu ada 3 perkara. Yang mengiringinya yang pertama adalah ahli keluarganya menangilah terseduh sedan. Agak-agak suami kita kalau kita meninggal berapa lama dia boleh tunggu tepi kubur? Jangan tanya, memang sekejap. Walaupun saling mencintai macam mana pun. Kalau dah lapar, dah letih, baliklah. Dah ngantuk. Anak-anak pun sama. Memang dia akan menangis sedih. Tapi bila dah dapat gelang emas, rantai emas tu kurang dah sedih dia. Setelah kita mati, Allahu Akbar, segala harta yang kita kumpulkan berpindah milik kepada yang hidup. Jadi harta warisan difaraidkan. Tetapi kita yang dalam kubur akan dihisap dengan segala harta tersebut. Yang kita tinggalkan akan dinikmati oleh orang lain. Tetapi hasil yang kita beli itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bersenang-senang, kita sedang bersusah payah. Sebab itu orang yang bijak adalah yang mengantarkan harta yang dia miliki, yang diusahakan terlebih dahulu sebelum dia mati. Dia tak mati lagi, tapi dia dah hantar siap-siap harta dia ke rumah dia. Rumah yang bakal dia diami, rumah yang bakal dia akan masuk. Nak atau tidak, itulah rumah yang lebih lama daripada rumah dia yang hidup di dunia ini. Iaitu dia mengirimkan hartanya melalui jalan sedekah yang akan dia nikmati di dalam alam barzah. Allahu Akbar. Ada satu kata-kata daripada Fudail bin Iyad. Ini seorang alim ulama wali Allah juga ni. Satu hari dia jumpa dengan seseorang, dia bertanya, berapa umur kamu? Lalu orang itu menjawab, umur saya 60 tahun. Lalu dia pun berkata, sesungguhnya kamu telah berjalan menuju Allah selama 60 tahun. Kamu semakin bertemu, makin dekat nak kembali kepada Allah. Kamu semakin dekat nak menghadapi garis akhir kehidupan kamu. Kalau orang tanya umur kita berapa? 43, 37, 52. Maksudnya kita dah 52 tahun melalui perjalanan di dunia ini untuk menuju kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Antaranya lagi alim ulama sebut begini. Bila ditanya tentang ketakutan kepada Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, ini khalifah yang beriman yang soleh ni. Cuba perhatikan kata-kata khalifah ini sangat mendalam. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ditanya kepada Abu Hazim Salamah bin Dinar. Oh, dia yang bertanya kepada seorang ulama yang bernama Abu Hazim Salamah bin Dinar, mengapa kami takut mati? Macam kita lah, kenapa kita takut mati? Lalu Abu Hazim menjawab, kerana kamu memakmurkan rumah kamu di dunia dan meruntuhkan rumah kamu di akhirat, maka kamu takut berpindah daripada kemewahan kepada keruntuhan. Allahu Akbar. Contoh macam ni, ibu-ibu muslimat sekalian. Kalaulah kita sekarang duduk rumah kecil, kemudian kita ada rezeki sedang buat rumah besar, beli tanah buat rumah besar. Saya nak tanya, sabar ke tak sabar nak pindah rumah baru? Sabar ke tak sabar? Tak sabar. Rumah sekarang, rumah satu bilik, bukan satu bilik, 2 bilik contohnya, tapi kecil je, ruang tamu semua sempit. Kemudian ada orang beri rezeki ke ataupun kita dapat rezeki lebih, rumah baru tu 10 bilik. Tunggu banyak kan? 10 bilik, rumah 3 tingkat, ada lift lagi, ada kolam renang, ada taman luas. Allahu Akbar. Lepas sudah siap dah dekor-dekor sekali dengan ada air terjun. Contoh sajalah. Lepas tu bila tengok tu, ya Allah, dia punya lantai tu ada air sungai yang mengalir, ada ikan-ikan nampak.
Ada rumah orang macam ni. Saya tanya, sabar ke tak sabar nak pindah? Tak sabar tu asyik pergi tengok. Belum siap ke? Bila developer, kontraktor cakap, minta maaf, lambat sikit. Sebab ada alat-alat sekian-sekian, jadi delay seminggu. Seminggu? Seminggu pun rasa lama. Tak sabar, kita orang dah kemas rumah lama dah, packing barang. Bila boleh masuk ni? Boleh kalau nak masuk. Tapi ada bahagian tak siap lagi, boleh. Tak ada masalah. Asal pindah dulu. Yang tu boleh buat sambil-sambil. Punya tak sabar tu. Sebab apa? Kita menyiapkan rumah itu lebih indah, lebih besar, lebih selesa daripada rumah sekarang. Tapi kenapa kita takut nak berpindah ke alam lain? Sedangkan alam itu nak ke tak nak, takut ke tak takut, pasti berpindah juga. Sebab kita terlalu mencintai dunia. Sebab apa? Kita sangat memberi hiasan untuk hidup kita. Kita mengumpulkan banyak nikmat hidup. Kita sayang nak sedekahkan duit yang kita ada pada jalan Allah. Kita rasa kita nak guna. Sedangkan yang kita ada hari ini bukan milik kita. Ada orang kata, kita lah bukan orang lain. Ini rumah saya ni tak seberapa. Ini kereta saya ni. Ini anak-anak saya ni. Ini suami saya, jangan ambil ya. Ini telefon saya. Betul lah. Tak salah cakap macam tu. Tapi setelah kita mati, baru kita tahu apa sahaja yang jadi milik kita. Sebab setelah kita mati, suami kita bukan suami kita lagi. Anak tu yelah, tapi dah terputus. Walaupun kita sayang sangat. Contoh sayang apa? Kereta yang kita beli susah payah tu. Kita pesan pada anak, nak, itu kereta mak tu, lepas mak meninggal kau jangan dah ambil itu kereta mak. Anak ni punya taat, lepas mak dia meninggal dia tak ambil. Dia tak tukar nama. Akhirnya kereta itu akan berpindah milik juga. Akan pergi kepada besi buruk. Sebab tak ada orang bawa, rosak, lama-lama tetap berpindah milik. Setelah kita mati, Nabi SAW bersabda, yang mengiringi jenazah ke perkuburan itu ada 3 perkara. Yang mengiringinya, yang pertama adalah ahli keluarganya menangilah terseduh sedan. Agak-agak suami kita kalau kita meninggal, berapa lama dia boleh tunggu tepi kubur? Jangan tanya, memang sekejap. Walaupun saling mencintai macam mana pun, kalau dah lapar, dah letih, baliklah. Dah ngantuk. Anak-anak pun sama. Memang dia akan menangis sedih. Tapi bila dah dapat gelang emas, kata emas tu kurang dah sedih dia. Setelah kita mati, Allahu Akbar, segala harta yang kita kumpulkan berpindah milik kepada yang hidup. Jadi harta warisan difaraikan. Tetapi kita yang dalam kubur akan dihisap dengan segala harta tersebut. Yang kita tinggalkan akan dinikmati oleh orang lain. Tetapi hasil yang kita beli itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bersenang-senang, kita sedang bersusah payah. Sebab itu orang yang bijak adalah yang mengantarkan harta yang dia miliki, yang diusahakan terlebih dahulu sebelum dia mati. Dia tak mati lagi, tapi dia dah hantar siap-siap harta dia ke rumah dia. Rumah yang bakal dia diami, rumah yang bakal dia akan masuk. Nak atau tidak, itulah rumah yang lebih lama daripada rumah dia yang hidup di dunia ini. Iaitu dia mengirimkan hartanya melalui jalan sedekah yang akan dia nikmati di dalam alam barzah. Allahu Akbar.